Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan para penonton yang dirahmati Allah, segala puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersu dalam forum yang dianjurkan di Kolej Matrikulasi Johor tahun 2021 pada hari ini. Bagi penonton yang dikasihi sekalian, forum remaja kita pada kali ini, kami telah memilih tajuk yang agak sensasi dan juga telah menjadi satu topik hangat di Malaysia pada beberapa tahun ini. Tajuk ini berkisar tentang isu akhlak semasa. Sebelum kita mengupas isu ini dengan lebih dalam lagi, kita akan berkenalan dahulu dengan dua orang ahli panel yang sudi meluangkan masa mereka untuk bersama-sama kita pada hari ini. Panel pertama kita pada hari ini ialah saudari Wan Aida Maisarah binti Wan Ahmadi, dan panel kedua kita ialah saudari Afika Nur Ainina binti Jumaidi. Ahli panel dan sidang penonton sekalian, mutakhir ini perkataan lesbian, gay, bisexual dan transseksual ataupun LGBT semakin menjadi bualan dalam kalangan rakyat Malaysia tanpa mengira pelbagai peringkat umur, kaum, agama dan budaya. Perkara ini berlaku ekoran daripada pelbagai isu yang timbul yang dibawa oleh kelompok ini ke dalam masyarakat. Kelompok LGBT yang berselindung di sebalik pelbagai propaganda kebebasan dan hak asasi manusia ini telah menjadikan isu ini sebagai satu tumpuan terhadap pelbagai kajian di pelbagai peringkat. Maksud lesbian dalam LGBT adalah sebuah orientasi seksual ketika perempuan mempunyai kecenderungan seksual menyukai sesama perempuan. Lesbian merupakan istilah yang lebih spesifik dari ketertarikan seksual dengan sesama jenis ataupun dipanggil sebagai homoseksual. Sementara itu, gay adalah sebutan homoseksualiti yang lebih spesifik untuk lelaki yang mempunyai kecenderungan seksual menyukai sesama lelaki. Penggunaan kata lesbian dan gay menjadi umum setelah identiti dan kelompok kaum tersebut semakin terbentuk. Istilah homoseksual dianggap mengandungi konotasi yang negatif sehingga dalam pergerakan senyap di pelbagai media komunikasi, penyebutannya digantikan dengan perkataan gay. Manakala bisexual secara sederhana adalah sebutan untuk seseorang yang tertarik kepada lelaki maupun perempuan. Jika seseorang itu menyukai perlawanan jantina, itu adalah heteroseksual, sedangkan gay dan lesbian menyukai sesama jantina. Bisexual pula secara mudah berada di tengah-tengah ragam orientasi seksual tersebut. Mereka memiliki tarikan seksual, psikologi dan emosi terhadap lelaki dan perempuan. Seterusnya, istilah transseksual dalam LGBT berarti seseorang itu cenderung mengenal pasti diri mereka dengan jantina yang tidak konsisten dengan jantina biologi mereka sendiri. Mereka juga akan berusaha untuk berpenampilan seperti jantina yang berlawanan dengan jantina asli mereka sehingga sanggup menghabiskan duit untuk melakukan pembedahan supaya mereka dapat menukar organ jantina mereka. Isu LGBT ini bukanlah satu isu yang baru lagi di Malaysia. LGBT dikatakan telah bertapak dalam negara ini sejak awal 1980-an lagi dengan kegiatan maknyah dan pondan. Dengan pentabakan tersebut akhirnya membawa kepada pelbagai isu dan masalah berkait dengan moral kehidupan masyarakat dalam negara ini. Penubuhan pelbagai organisasi, pertubuhan dan persatuan termasuk beberapa NGO menjadikan kegiatan golongan LGBT di Malaysia semakin berani untuk menyuarakan pendapat dan menuntut pelbagai hak dan kemasukan termasuk yang bertentangan dengan undang-undang.
Golongan ini dilihat bergerak melalui sokongan dan dokongan pelbagai pihak dengan menjadikan isu hak kebebasan asasi sebagai tunjang perjuangan mereka. Sebelum saya menyimpang lebih jauh, saya akan mula mengajukan soalan saya kepada panel pertama, iaitu Saudari Wan Aida Maisara. Saudari, pada pendapat saudari, apakah konsep LGBT dalam Islam dan faktor yang menyebabkan gejala LGBT ini boleh berlaku di Malaysia? Terima kasih moderator untuk menjawab soalan anda. Penelitian ini dilakukan atas dasar keprihatinan atas maraknya perilaku LGBT di kalangan masyarakat akhir-akhir ini. Lesbian, gay, biseksual dan transseksual merupakan bentuk penyimpangan seks lebih dari perzinaan dan pencabulan. LGBT dalam pandangan Islam merupakan bentuk penyimpangan seks yang pernah dilakukan oleh kaum Lut di kota Sodom. LGBT juga bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nombor 20 Tahun 2003 bahawa sesungguhnya pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berilmu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menjadikan seorang itu berakhlak mulia, sihat, berilmu, cekap, kreatif dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. LGBT hanya akan membuat kecerdasan menurun, tidak memiliki perbandingan yang utuh dan bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara sendiri. LGBT ini juga diharamkan kerana merupakan satu bentuk kejahatan, dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi kesihatan dan sebagai sumber penyakit menular seperti HIV dan AIDS. Kejuruan gejala lesbian, gay, biseksual dan transgender membuktikan ada pihak tidak pernah mengambil iktibar daripada malapetaka hukuman Tuhan terhadap manusia songsang yang melampaui batas. Golongan manusia yang mengamalkan LGBT ini sebenarnya pernah wujud pada ribuan tahun lalu, tetapi dimusnahkan oleh Allah SWT lantaran kemaksiatan mereka. Kisah itu difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ianya berbunyi, demikian juga kaum Nabi Lut telah mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Ketika seorang mereka Nabi Lut berkata kepada mereka, hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya aku ini rasul yang amanah yang diutus oleh Allah kepada kamu. Oleh itu, takutilah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan. Balasanku hanyalah terserah kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Patukah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dari kalangan manusia dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan untuk kamu melakukan hubungan halal daripada isteri-isteri kamu. Kamu orang yang bersalah, bakal kamu adalah kaum yang melampaui batas. Lalu mereka menjawab, sesungguhnya jika engkau tidak berhenti, wahai Lut, daripada mencaci dan menyalahkan kami, nescaya engkau akan diusir keluar. Nabi Lut pun berkata, sesungguhnya aku dari orang-orang yang bencikan perbuatan kamu yang keji itu. Nabi Lut berdoa, wahai Tuanku, selamatkanlah daku dan keluarga serta pengikut-pengikutku dari apa yang dilakukan oleh golongan yang jahat itu. Maka kami selamatkan dia dari keluarganya serta pengikut-pengikutnya, semuanya kecuali seorang perempuan tua tertinggal dalam golongan yang kena azab itu. Kemudian kami hancurkan yang lain yang menentang Nabi Lut, dan kami hujani mereka dengan hujan azab yang binasakan. Maka amatlah buruknya hujan azab yang menimpa kaum yang telah diberi amaran. Ayat 160 hingga 173 Surah Asy-Syu'ara. Cerita ini cerita mengenai kemusnahan kaum Nabi Lut, bukan mitos atau dongeng semata-mata. Kisah ini juga bukan sahaja tertera dalam kitab suci Al-Quran, tetapi juga di dalam kitab agama Kristian dan Yahudi. Seterusnya, antara faktor-faktor munculnya golongan LGBT ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor seperti masa silam dan perasaan. Faktor masa silam boleh dikaitkan dengan pengalaman mengalami gangguan seksual. Hal ini mungkin terjadi kepada seseorang individu dan menyebabkan mereka berasa keliru serta celaru dengan identiti mereka sendiri. Selain itu, ianya boleh juga dikaitkan dengan hubungan bersama ibu bapa. Kekurangan sokongan dan kasih sayang boleh membawa seorang individu itu jauh daripada dasar asal. Ada kalanya ibu bapa tidak mengambil kisah tentang emosi anak-anak mereka. Hal ini akan menyebabkan anak tidak dapat bergantung. Ibu bapa juga sering mengendahkan keperluan serta anak-anak dan menyebabkan anak-anak ini mencari solusi lain, di mana ini mungkin menyebabkan keadaan menjadi semakin teruk. Keibubapaan merupakan faktor yang paling penting dalam membentuk dan mewarnakan corak kehidupan seseorang. Hal ini kerana ibu bapa adalah orang yang harus memberi sokongan dan dorongan kepada anak-anak. Faktor perasaan pula seperti pandangan terhadap diri yang berasa selesa dengan penampilan yang berlawanan dengan jantinanya. Bagi saya,
faktor tercetusnya gejala LGBT kerana faktor semula jadi seperti khunsa dan faktor yang dibentuk seperti psikologi dan persekitaran. Faktor semula jadi adalah seperti personaliti semula jadi. Menurut kajian, personaliti menentukan ciri-ciri tingkah laku individu dari penyesuaiannya dengan persekitaran. Faktor dibentuk pula adalah seperti pengaruh rakan sejenis. Pengaruh ini adalah pengaruh yang diperoleh dari rakan-rakan yang punya personaliti dan masalah yang sama. Mereka akan berkawan dengan setiap lapisan umur yang punya personaliti yang sama dengan mereka. Hasil kajian mendapati majoriti responden mengatakan pengaruh rakan sejenis adalah faktor yang menjadikan mereka terlibat dengan LGBT. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru kerana kita semua tahu betapa besar dan hebatnya impak rakan sebaik ini. Hal ini kerana rakan yang akan menjadi pendorong rakan lain terhadap perkara yang dilakukan. Menurut Azizi dan Muhammad, remaja cenderung menuruti tingkah laku kumpulan yang mana ia berada di dalamnya. Remaja juga akan melakukan atau membuat apa yang dilakukan oleh kumpulannya. Oleh yang demikian, maka jelaslah bahawa hubungan kekeluargaan, sifat semula jadi dan faktor keadaan persekitaran adalah penyumbang kepada perilaku gejala LGBT dalam masyarakat. Seperti yang kita sedia maklum, masyarakat kini sudah mula menormalisasikan kegiatan LGBT. Maka dengan itu, mungkin dengan memahami sedikit sebanyak tentang mengapa hal ini boleh terjadi, ia dapat membantu rakan-rakan kita di luar sana. Terima kasih Saudari Wan Aida Maisara atas penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan gejala LGBT boleh berlaku di Malaysia. Kita teruskan sesi soal jawab kita bersama dengan panel kedua kita pula, iaitu Saudari Afika Nur Ainina. Saudari Afika, pasti mempunyai idea lain untuk menambah tentang faktor yang boleh menyumbang kepada gejala LGBT ini. Bagaimana dengan pendapat saudari? Terima kasih Saudari Syuara selaku moderator. Saya setuju akan idea-idea yang disampaikan oleh Saudari Wan Aida Maisara. Izinkan saya menambah untuk menguatkan lagi pendapat Saudari Wan Aida Maisara. Terdapat satu penelitian yang dilakukan di Kinsey Institute kepada 1,000 orang homoseksual dan 500 orang heteroseksual. Penelitian ini mengamati kondisi psikologi yang mungkin mempengaruhi orientasi seksual. Peserta yang menyatakan dirinya sebagai gay atau lesbian umumnya mengalami salah satu pengalaman traumatis seperti kekerasan seksual di masa kecil, hubungan dengan orang tua yang tidak harmonis dan ditinggalkan oleh orang tua. Kita sendiri tahu betapa besarnya impak hubungan kekeluargaan ini. Jika dari kecil lagi mereka sudah terdedah dengan keganasan seksual dan berdepan trauma atas tindakan keluarga sendiri. Apabila mereka mencapai peringkat remaja nanti, mereka akan mula memberontak dan ketika inilah pelbagai perkara negatif akan mudah diserap oleh diri mereka. Termasuklah menjadi sebahagian daripada golongan LGBT. Oleh itu, saya sangat bersetuju akan idea yang diketengahkan oleh Saudari Wan Aida Maisara sebentar tadi tentang betapa pentingnya hubungan kekeluargaan itu. Dan ibu bapa juga perlu mainkan peranan penting untuk mengekalkan hubungan kekeluargaan yang harmoni supaya anak-anak dapat membesar dengan emosi yang stabil dan tidak memberontak. Terima kasih Saudari Afika Nur Ainina. Penonton yang dihormati, demikian sebentar tadi adalah penjelasan yang padat dengan informasi daripada kedua-dua panel kita tentang faktor-faktor yang menyebabkan boleh berlakunya LGBT di Malaysia. Pada masa kini, gejala LGBT ini sudah merebak dan menjadi satu fenomena di Malaysia dengan bermacam-macam bentuk tuntutan boleh dilakukan oleh golongan LGBT ini atas prinsip hak asasi manusia sebagai alasan untuk mengiktiraf kewujudan mereka. Perkara ini telah menimbulkan satu kesan yang sangat besar kepada masyarakat di Malaysia, terutamanya kepada golongan muda. Jadi, Saudari Afika Nur Ainina, jika tidak keberatan, dapatkah saudari menerangkan tentang apakah kesan daripada gejala LGBT ini terhadap masyarakat? Baiklah Saudari Syuhara, terima kasih di atas soalan tersebut. Pertubuhan dan kumpulan yang menjalankan gerakan LGBT ini merupakan gerakan diskriminasi bentuk baru yang bernaung di atas nama hak asasi manusia.
Gerakan ini telah memanipulasi hak asasi manusia untuk mempertahan dan membenarkan perbuatan mereka. Tindakan gerakan ini secara umumnya telah menghina kesucian agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia dan perundangan Malaysia. Malah secara tidak langsung telah menggugat juga ketenteraman awam dan keamanan beragama Islam dalam negara ini. Golongan ini ibarat satu wabak yang akan menjadi kanser. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang yang tidak mematuhi peraturan masyarakat, ianya akan disingkirkan daripada masyarakat tersebut. Hal ini kerana mereka akan membawa masalah dalam masyarakat. Sebagai contoh, golongan LGBT atau ahli masyarakat yang terlibat dengan LGBT akan diusir oleh masyarakat kerana dikhawatiri akan mempengaruhi individu lain untuk menyertai mereka. Sekiranya ia berlaku, masyarakat yang terlibat akan menanggung malu dan kehormatan masyarakat tersebut akan jatuh. Pada tahun 2020, pernah tular di aplikasi Twitter tentang tanda pagar atau hashtag tetap bangga yang menunjukkan perasaan bangga pengguna media sosial untuk berada dalam kalangan golongan lesbian, gay, bisexual dan transseksual menjadi sohor. Tanda pagar itu menjadi trend nombor 1 di Malaysia selama beberapa hari. Sebagai orang Islam, cubaan menormalisasi perbuatan songsang yang bertentangan dengan hukum syara adalah satu yang perlu ditentang keras. Oleh yang demikian, saya menyeru kepada semua masyarakat Islam agar membuat aduan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu SKMM terhadap hantaran atau ciapan yang menyokong pengiktirafan terhadap golongan LGBT. Hal ini kerana perkara ini bukan sahaja membawa kehancuran kepada individu. Malaysia merupakan negara Islam, jadi maruah negara, bangsa dan agama juga akan tercalar kerana perbuatan masyarakat sendiri yang selesa untuk terus menormalisasikan perbuatan LGBT yang terang-terangan salah di dalam negara ini. Demikianlah tadi penjelasan yang sangat baik tentang kejayaan LGBT terhadap masyarakat daripada panelis kedua kita, Saudari Afika Nur Anina. Seperti yang diceritakan oleh Saudari Afika Nur Anina tadi, sedarlah kita bahawa gerakan LGBT di Malaysia semakin berani dan agresif sehingga mencetuskan satu fenomena agresif seperti menularkan tanda pagar hashtag tetap bangga itu yang secara tidak langsung telah menghina kesucian agama Islam sebagai agama persekutuan di Malaysia dan memperlekehkan perundangan Malaysia. Malah telah menggugat ketenteraman awam dan keamanan beragama dalam negara ini. Sekarang kita akan kembali semula kepada panel pertama kita, Saudari Wan Aida Maisara, untuk menerangkan tentang bagaimana untuk menangani masalah golongan LGBT ini dan apakah cara untuk mengatasi gejala LGBT ini daripada terus berluasan di Malaysia. Terima kasih Saudari Moderator. Saya menjalankan agar penyelesaian melalui pendekatan undang-undang seperti pengakasan undang-undang yang sedia ada, sebagai undang-undang dan pelaksanaan undang-undang kesalahan jenayah syariah diguna pakai sebaiknya bagi mengatasi masalah LGBT. Melalui perbincangan menyentuh tentang aspek perundangan, ia secara tidak langsung akan mendedahkan kepada umum tentang kesalahan-kesalahan yang wujud dalam akta sedia ada yang menyentuh tentang perilaku LGBT ini. Pengakasan undang-undang yang terdapat dalam kesalahan jenayah syariah dan kanun keseksaan. Hukuman melalui mekanisme perundangan perlu dilihat sebagai satu kaedah pencegahan terhadap sesuatu kesalahan. Kerana tujuan utama sesuatu undang-undang itu digubal adalah untuk mengelakkan pesalah mengulangi kesalahan yang telah dilakukan dan seterusnya menjaga perilaku masyarakat. Saya juga menyarankan agar segala aktiviti dan kegiatan yang mempunyai unsur mempromosikan LGBT perlu disekat sepenuhnya. Segala maklumat berkenaan dengan apa-apa perhimpunan dan pengajuran program perlu dideklarasikan termasuk berkait dengan objektif, penceramah dan pihak penganjur seperti dalam Seksyen 9 dalam kurungan 1 jadual keempat atau Perhimpunan Aman 2012. Bagi pengajuran program di tempat persediaan, pihak berkuasa perlu sentiasa melakukan pemantauan bagi mencegah perbuatan LGBT dijalankan.
Selain itu, pengejuran kempen kesedaran melalui media massa dan elektronik, seminar dan bengkel serta tayangan filem dari drama yang memperlihatkan kesan buruk perbuatan LGBT perlu dipergiatkan sebagai usaha memberi kesedaran kepada masyarakat tentang gejala LGBT dan bahawa golongan yang telah terjebak dengan LGBT kepada kehidupan manusia yang normal. Pendekatan kaunseling dan pengajian agama juga adalah salah satu cara dengan merawat dan membawa golongan yang telah terjebak dengan LGBT ini kembali kepada fitrah dan kehidupan sebenar. Saya menyebutkan bahawa golongan transgender, khususnya Mak Anyah, adalah menjadi tanggungjawab masyarakat bagi membimbing dan mengembalikan mereka kepada fitrah asal. Berbagai usaha perlu dilakukan seperti bimbingan kaunseling Islam, psikoterapi Islam, outreach, kem motivasi, bantuan kebajikan sosial dan sebagainya perlu diberikan dan dipergiatkan lagi oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini bagi membantu golongan LGBT tersebut. Berdasarkan tanda pagar #tetapbangga sebagai simbol bangga menjadi golongan LGBT yang tular di media sosial baru-baru ini, yang diceritakan oleh Syahridah Afiqah Nur Ainina seperti tadi, tindakan penguatkuasaan boleh diambil oleh SKMM di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, iaitu di bawah kesalahan penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Penggunaan media sosial yang menyiarkan kandungan yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati, mengenai, menggugut atau mengganggu orang lain, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Selain daripada aduan kepada pihak yang berkuasa, #tetapnormal juga boleh disebarluaskan oleh umat Islam yang menjadi pengguna di aplikasi Twitter. Sebagai bukti, kita menolak cubaan untuk membudayakan LGBT dalam kalangan rakyat Malaysia. Saya menegaskan bahawa kita menolak semua perbuatan promosi LGBT. Bukan kerana membenci golongan ini, tapi tidak boleh membiarkan promosi dilakukan terhadap perbuatan maksiat kepada Allah. Mereka perlu disantuni dan dibimbing untuk kembali kepada fitrah, bukan dengan membantu memperjuangkan hak yang tidak diiktiraf oleh Islam dari pelbagai persekutuan. Semua pihak yang beragama Islam berperanan dalam melaksanakan tuntutan amar ma'ruf nahi munkar, sebelum lebih ramai anak muda terjebak dalam perbuatan yang tidak bermoral ini. Tepat sekali saudari Wan Aida Maisarah. Kajian berkenaan dengan LGBT di Malaysia sememangnya telah banyak dilaksanakan oleh para pengkaji dan juga dihebahkan oleh media masa tempatan. Hal ini membuktikan bahawa isu gejala LGBT di Malaysia tidak pernah dipandang sepi. Banyak pihak yang sentiasa peka dan sentiasa mengambil berat berhubungan dengan masalah LGBT ini. Walau bagaimanapun, kajian-kajian yang ini tidak boleh berhenti setakat yang telah sedia ada sahaja. Berbagai lagi kajian menyentuh tentang isu LGBT boleh dan perlu dilaksanakan agar hasil daripada kajian-kajian tersebut boleh digunakan oleh pelbagai pihak dalam menguruskan isu berkenaan dengan LGBT ini. Cadangan kajian yang telah diberikan diharap dapat dilaksanakan oleh para pengkaji pada masa akan datang bagi memastikan gejala LGBTI di Malaysia sentiasa diambil berat dan dari setiap aspek. Demikian tadi perbincangan sangat menarik tentang isu berhubungan dengan LGBT ini, dan kita juga sudah mendapat penjelasan yang padat daripada kedua-dua ahli panel kita, Saudari Wan Aida Maisarah dan juga Saudari Afiqah Nur Ainina, tentang faktor-faktor, kesan dan cara mengatasi masalah gejala LGBT ini. Sebelum kita menamatkan gelanggang forum ini, kami akan membantu anda untuk menjawab beberapa soalan yang telah diajukan oleh para penonton di Q&A di Instagram. Kami akan mula dengan soalan pertama daripada Saudari Farah. Baiklah saudari, dia menanyakan mengapakah menyukai kaum students ini bukannya fitrah bagi manusia. Baiklah, bagi soalan ini, saya akan meminta Saudari Afiqah Nur Ainina untuk memberikan penjelasan yang lebih lanjut. Baiklah, soalan yang menarik dari Saudari Farah. Fitrah ialah hal yang tidak terkait dengan individu khas. Fitrah ialah hal umum. Semua manusia akan mempunyai fitrah yang sama, iaitu makan bila lapar, minum bila haus, tahu bila suka, marah bila geram, berkahwin dengan berlainan jantina, beranak pinak dan sebagainya. Tidak mungkin fitrah bagi manusia itu berkahwin sesama jantina. Jika dakwaan golongan LGBT itu benar, maka sudah tentulah Tuhan menjadikan lelaki
boleh beranak walaupun berkahwin dengan lelaki, dan wanita boleh beranak walaupun berkahwin dengan wanita. Namun hal ini tidak berlaku membuktikan bahawa ia bukan fitrah bagi manusia. Jika mereka mendakwa perasaan menyukai sama jantina sejak kecil lagi, maka perkara itu mungkin disebabkan oleh pengaruh buruk daripada sekeliling. Juga mungkin daripada media yang mempromosikan LGBT dalam drama atau filem. Kajian juga menunjukkan ramai gay dan lesbian yang sebelum ini tidak berjaya dalam percintaan lain jantina. Oleh sebab tekanan ini, mereka merasakan yang sama jantina itu lebih baik kerana kononnya lebih memahami. Perkara ini menunjukkan ia bukan fitrah tapi pengaruh persekitaran. Yakinlah bahawa setiap manusia pasti ada pasangannya sesuai berlainan jantina. Saya harap saya dapat menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Kita beralih pula kepada soalan kedua kita daripada Saudari Aisyah. Apakah tanggapan anda tentang hak individu LGBT dalam negara ini? Bagi soalan ini, mungkin Saudari Wan Aida Maisarah dapat memberikan jawapan. Silakan Saudari. Seseorang yang melakukan dosa dalam perkara tertentu bukanlah bererti dinafikan hak dalam perkara yang lain. Ini seperti dosa berzina atau homoseksual atau minum arak atau berjudi dan seumpamanya. Dosa-dosa ini dibantah dan diingkari, namun diri yang melakukan dosa tersebut tidak dinafikan haknya dalam hal-hal yang dia berhak. Apatah lagi dalam kehidupan bernegara yang setiap rakyat mempunyai haknya yang tertentu. Dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengajar kita cara berinteraksi secara seimbang ini. Seorang lelaki bernama Abdullah digelar Himar yang bererti keldai. Dia sering menyebabkan Rasulullah SAW ketawa. Jika pernah Nabi SAW menyebabnya, iaitu menjatuhkan hukuman, disebabkan kesalahan dia meminum arak. Pada suatu hari ditangkap lagi disebabkan kesalahan yang sama iaitu minum arak. Maka baginda pun menghukum lalu dia disebat. Seorang lelaki berkata, "Ya Allah," dan nantilah dia alangkah kerapnya dia ditangkap. Lantas Nabi SAW pun bersabda, "Jangan kamu semua melaknatinya. Demi Allah, apa yang aku tahu, dia mencintai Allah dan Rasulnya." Riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ini, kita dapati sekalipun perbuatan minum arak itu satu dosa besar, namun peminum arak tersebut sering juga berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW sehingga baginda selalu ketawa dengan telatahnya. Maksudnya di sini, Nabi SAW masih berinteraksi dengan baik dengan dia. Demikianlah bahawa kesalahannya itu tidak memberikan lesen semudah-mudahnya untuk orang lain memakinya. Terima kasih kepada Saudari Afika Nu'anina dan Saudari Wan Aida Maisarah kerana dapat menjawab soalan penonton-penonton dengan bijak dan pandai sekali. Diharapkan dengan menjawab soalan-soalan tersebut tadi, para penonton sudah mendapatkan penjelasan yang dimahukan. Jadi konklusinya, jalan dakwah adalah jalan baginda Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud, "Dan tiadalah kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekian alam." Walaupun secara prinsipnya pelakon LGBT tidak dapat diterima berdasarkan panduan daripada Al-Quran dan Al-Hadis, undang-undang serta norma budaya masyarakat di Malaysia, namun ia tidak menafikan hak golongan ini untuk dibimbing dan dinasihati. Pendekatan ini adalah selaras dengan prinsip dakwah dalam Islam agar memberi peluang kepada mereka yang melakukan dosa dan maksiat untuk memperbaiki diri dan mendapatkan pengampunan daripada Allah SWT. Sedang penonton yang dikasihi, dengan sempurnanya sesi soal jawab tadi, maka sempurnalah majlis kita pada hari ini. Inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Sekian sahaja perbincangan forum remaja kita pada hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada kekhilafan diri kita sendiri. Saya akhiri forum kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.